Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur berkaitan kebimbangan setengah pihak kesan sampingan pengambilan vaksin COVID-19 terus diperkatakan. Walaupun menghampiri 100% penduduk dewasa negara kita sudah pun lengkap 2 vaksin yang mereka perolehi, tetapi apabila untuk mendapatkan vaksin penggalak ataupun dos booster, mereka berbelah bagi kerana mungkin apa yang mereka dengar di media sosial ataupun apa yang mereka dengar di kedai makan ataupun di pejabat berkaitan dengan kesan sampingan akibat pengambilan vaksin menyebabkan angka dos penggalak yang diambil di setengah negeri amat tidak menggalakkan. Dalam masa yang sama, kita sedang menggerakkan ataupun proses memberikan vaksinasi untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, iaitu antara 5 hingga 11 tahun sedang rancak berjalan dan pihak MPRA sudah meluluskan vaksin Pfizer Comirnaty untuk diberikan kepada kelompok kanak-kanak ini. Tetapi apakah yang sepatutnya kita jelaskan kepada mereka yang enggan menerima dos penggalak akibat mereka mendengar perkara-perkara yang tidak betul ataupun tidak tepat berkaitan dengan kesan sampingan akibat vaksin ataupun yang dikatakan AEFI itu. Jadi kita akan bersama dengan Dr. Azwana Ramli, Ketua Seksyen Pharmacovigilance, Pusat Compliance Kawalan Kualiti dari NPRA. Assalamualaikum Dr. Azwana, apa khabar? Waalaikumsalam Tuan Haji. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya, kita dah menghampiri 2 tahun melalui pandemik COVID-19 dan negara antara negara yang terbaik, Malaysia antara negara terbaik memberikan vaksin penuh 2 dos kepada penduduknya dan majoriti penduduk dewasa negara kita mungkin sudah hampir 100% sudah pun menerima 2 dos lengkap dan sekarang kita sedang melalui proses memberikan dos penggalak kepada kelompok dewasa dan juga vaksin kepada remaja dan juga sekarang kanak-kanak. Tetapi hal berkaitan dengan AEFI ini seolah-olah menjadi mitos yang berpanjangan. Mungkin Dr. Azwana nak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kesan sampingan pengambilan vaksin ini. Terima kasih. So sebelum saya mula, saya mungkin suka ingatkan sekali lagi yang seperti ubat-ubatan dan vaksin lain, vaksin COVID-19 juga memang boleh menyebabkan kesan sampingan lah. Itu memang kita dah ketahui, ubat-ubatan, vaksin yang kita ambil memang ada risikonya lah. Jadi sekarang ramai dah tahu AEFI kan, ada yang panggil AFI, ada yang panggil AEFI. So apa AEFI ni sebenarnya? So AEFI ni sebenarnya adalah singkatan kepada bahasa Inggerisnya Adverse Events Following Immunisation atau kesan adverse susulan imunisasi, iaitu sebarang kesan sampingan kesihatan yang dialami selepas menerima suntikan vaksin. Jadi apabila penerima vaksin mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil vaksin, penerima vaksin tersebut atau perawat ataupun doktor yang merawat penerima vaksin, kalau dia mengesyaki atau bimbang yang kesan tu berkemungkinan disebabkan oleh vaksin, jadi laporan AFI atau laporan AEFI ni akan dibuat. Tapi yang kita kena ingat adalah kesan sampingan atau AEFI ni tidak semestinya mempunyai orang kata hubung kait atau penyebab kepada pengambilan disebabkan oleh pengambilan suatu vaksin tersebutlah. Jadi kenapa saya katakan begitu adalah kerana seperti kita tahu kadang-kadang kesan-kesan ni mungkin disebabkan oleh perkara lain. Contohnya kalau saya boleh bagi contoh, kadang-kadang penerima vaksin tu ada rasa bimbang, takut. Kita panggil ini vaksin anxiety or stress related reactions, di mana kadang-kadang kesan macam ni pun dilaporkan. Contohnya dia rasa berdebar-debar, rasa mual, kadang-kadang ada yang pitam. So ini pun digolongkan sebagai AEFI lah. So dia bukan disebabkan oleh produk vaksin tersebut, tapi disebabkan oleh perasaan bimbang. Dan mungkin juga ada yang disebab AFI yang disebabkan AEFI yang disebabkan oleh kadang-kadang cara suntikan diberi, di mana mungkin akan
jadi bengkak pada tempat suntikan dan sebagainya. Dan yang paling penting, setengah-setengahnya ada kesan yang memang tak disebabkan langsung oleh produk vaksin tersebut atau proses imunisasi tersebut, di mana ada juga kesan yang terjadi secara kebetulan, secara dia panggil coincidental, sebab kadang-kadang penerima vaksin kita ni ada yang ada penyakit lain, ataupun kadang-kadang penyakit tu dia pun tak kesan sebelum ni, tapi secara kebetulannya dikesan semasa susulan selepas pemberian imunisasi tersebut. Jadi kalau katakanlah kita macam kita dengar ada orang terkesan ada menerima kesan AEFI dan kita terus membuat kesimpulan yang ia adalah disebabkan vaksin tu, dia macam tak tepat lah. Jadi kalau dia pun mungkin tidak adil kepada produk vaksin tersebut, sebab memang kalau dalam kes yang coincidental tu bukan disebabkan oleh vaksin yang diambil. Dan kadang-kadang kita perkara yang diviralkan tu, kesan-kesan yang diviralkan tu, bila ianya bukan disebabkan vaksin, ia pun tidak adil lah kepada program yang kerajaan sedang jalankan, program imunisasi ni kan. Itu sedikit tentang AFI, Tuan Haji. Okay. Itu penerangan yang agak menyeluruh berkaitan dengan kesan sampingan pengambilan vaksin ataupun AEFI. Tetapi mungkin pemikiran dan juga persepsi masyarakat di luar sana, mereka menganggap apa yang berlaku selepas sahaja selesai mereka mengambil vaksin COVID-19 ataupun dos penggalak, mereka cepat kaitkan dengan ini adalah kesan dari pengambilan vaksin. Kerana mereka beranggapan perkara-perkara ini perkara baru berbanding pengambilan vaksin yang lain, yang tradisi yang selama ini kita sudah sedia maklum. Mereka tahu pengambilan vaksin yang tradisi ini, mereka tahu apa kesan sampingan. Tetapi apabila ada kesan-kesan sampingan yang lain yang kemungkinan kebetulan ataupun rasa fobia ataupun rasa anxiety yang Dr. Azwana katakan tadi, mereka orang kata pun seolah-olah menganggap ini memang direct datang daripada pengambilan vaksin COVID-19, kerana vaksin COVID-19 yang mereka anggap ini terlampau cepat dihasilkan berbanding vaksin tradisi yang sudah ada lama di pasaran, uji kaji klinikalnya dia mengambil masa bertahun-tahun, dan apabila datang COVID-19 ini, mereka menganggap apa yang dihasilkan itu tergesa-gesa dan ujian klinikal mungkin separa masa ataupun seumpamanya. Bagaimana kita nak terangkan perkara ini, Dr. Azwana? Okey, sebenarnya vaksin atau ubat-ubatan yang kita gunakan kat Malaysia, di Malaysia ni mesti melalui proses dipanggil pendaftaran. Jadi MPRA sebagai badan yang bertanggungjawab, kita sama macam badan regulatory farmasi yang lain lah di negara lain. Contohnya dekat Amerika Syarikat ada USFDA, di Europe ada EMA, di Australia ada TGA. Jadi kami di MPRA ni memang telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan ubat, vaksin termasuk vaksin COVID-19 ni berkualiti, berkesan dan juga selamat. So macam mana kita buat? Kita ada proses di mana semua produk-produk ini perlu didaftarkan dahulu. Jadi sebelum didaftarkan, MPRA sebagai badan yang bertanggungjawab kita akan nilai, kita akan teliti dari segi keberkesanan, keselamatan dan kualiti produk-produk vaksin inilah berdasarkan kajian-kajian klinikal fasa 2, fasa 3. Nampak dia macam cepat, tetapi yang sebenarnya sebab kita gembelingkan banyak tenaga sebab kita ada keperluan di masa pandemik ini, jadi proses ini dipercepatkan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita perasan, kita beri pendaftaran ini sebagai pendaftaran bersyarat, di mana walaupun dia telah didaftarkan, syarikat pemegang pendaftaran ni dia masih mengemukakan data-data lah yang kita perlukan. Contohnya daripada segi keselamatan, setiap bulan mereka dikehendaki menghantar
kita panggil monthly safety summary report lah untuk memastikan yang produk-produk vaksin ni memang terus selamat. Dia memang dah selamat daripada kita punya kajian klinikal fasa 3 yang kita perolehi dia punya data, memang dah selamat, tetapi selepas pendaftaran kita akan terus pantau. NPRA akan terus bertanggungjawab untuk memantau keselamatan vaksin ini sebab kita pun memang betul vaksin ini kan vaksin baru, jadi pemantauan tu terus dijalankan secara berterusan lah. Sebab tu NPRA kita panggil center selepas pendaftaran, di mana di sini yang kita pantau semua kesan AEFI yang dilaporkan daripada seluruh negara, kita pantau di sini. Dalam masa yang sama kita ada pegawai-pegawai yang sebenarnya memantau isu-isu keselamatan vaksin COVID-19 ni yang berlega-lega di peringkat global, sebab kita pun ada kita punya networking dengan badan regulatory yang lain, kita ada mesyuarat secara kerap. Jadi kita tahu apa-apa isu keselamatan tu kita akan dapat tahu. Jadi kalau ada isu-isu keselamatan yang memerlukan tindakan regulatory atau tindakan administratif, kita akan segera buatlah berdasarkan pemantauan kita. Jadi saya rasa penerima vaksin tak perlu bimbang lah, sebab memang selain memastikan produk ni yang sebelum didaftarkan dia adalah selamat, kita juga terus memantau produk-produk vaksin ini untuk memastikan dia terus selamatlah untuk digunakan. So itu memang tanggungjawab NPRA untuk memastikan vaksin-vaksin ini terus selamat untuk digunakan. Dr. Azwana, bagaimana kita belajar kerana perkara COVID-19 ini bermula dengan varian Wuhan, selepas itu ada mutasi varian Delta dan sekarang kita sedang menghadapi gelombang varian Omicron. Pastinya kita banyak belajar daripada hari pertama ia melanda negara dan juga dunia, dan sudah memasuki tahun ketiga pandemik COVID-19 melanda negara dan juga dunia pada ketika ini. Jadi dari aspek program imunisasi COVID-19 ataupun PIC ini, kita sudah melaluinya hampir setahun selepas kita menerima vaksin untuk diberikan kepada rakyat negara kita. Jadi dari pemantauan AEFI oleh NPRA, apa yang dapat dirumuskan setakat hari ini? Okay, memang betul Tuan Aziz. Kita dah banyak belajar lah selama 2 tahun lebih kita menghadapi pandemik, dan kita pun telah mulakan PIC ni dah lebih setahun kot. Jadi sebelum saya pergi kepada hasil pemantauan kami atau kongsikan sedikit statistik AEFI yang dipantau oleh NPRA, suka saya nyatakan di sini yang kita terima semua laporan AEFI dari seluruh negara. Maksudnya kita terima laporan daripada fasiliti kesihatan awam, hospital awam, klinik kesihatan awam. Kita juga terima laporan daripada swasta, dan kita juga terima laporan AEFI daripada penerima vaksin sendiri. Saya nak tujuan saya nyatakan tu adalah pemantauan kita ni menyeluruh. Jadi statistik yang kita kongsikan tu maksudnya memang statistik yang menyeluruh lah untuk negara kita. Jadi bila kita terima laporan AEFI ni, kita akan kategorikan kepada serius dan tidak serius, dan kes-kes serius akan kita siasat secara terperinci lah, di mana kita panggil kumpulan penyiasat akan menyiasatlah kes-kes yang tersebut. Sebab mereka untuk kes-kes serius kita akan perlu tentukan sama ada kesan tu betul-betul berkait dengan vaksin itu atau sebaliknya lah. Jadi saya terus saja kepada perkongsian statistik sehingga 11 Februari seperti kita tahu kita dah gunakan vaksin daripada jenama Pfizer, Coronavac, Sinovac, AstraZeneca, Covidacea, mungkin tak ada yang perasan sangat, dengan Covilo. Dan jumlah dos vaksin yang kita telah gunakan untuk dos primer dan dos penggalak adalah sejumlah 65 juta lah lebih kurang.
Jadi daripada sistem pelaporan AEFI NPRA, kita telah terima sebanyak 24,990 laporan AEFI. Ini laporan ya. Jadi dalam laporan ni terkandung seperti saya kata tadi, ada yang serius, ada yang tak serius. Tapi kalau kita lihat daripada nombor ni, kalau persentajnya kepada jumlah dos yang dah diberikan, dia cuma 0.04% daripada penerima vaksin ni yang melaporkan mereka mengalami AEFI serius atau tidak serius. Jadi nak diberitahu juga yang majoriti laporan yang diterima ni adalah laporan tidak serius atau 93% daripada 24,900 tadi adalah laporan-laporan tidak serius. Contohnya macam demam, sakit pada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot, keletihan dan sebagainya. Di mana selalunya kesan-kesan ni selepas 1-2 hari penerima vaksin akan rasa sembuhlah, akan pulih. Jadi kita tengok pula untuk laporan serius. Kalau laporan AFI serius memang daripada persentage 24,000 ni memang sangat kecil lah. Sebab dia memang jarang berlaku dan kalau saya boleh kongsikan bilangannya adalah sebanyak lebih kurang 1,700 laporan yang kita kategorikan sebagai serius. So itu gambaran yang kami dapatlah daripada sistem pelaporan AEFI di NPRA. So secara kesimpulannya memang apa yang dilaporkan kepada kita majoritinya adalah kesan-kesan yang biasa yang saya rasa Tuan Haji, saya pun mengalaminya lah, yang memang lepas beberapa jam atau lepas sehari dua memang kesan tu dah hilang. Jadi dari pihak NPRA, apakah pelaporan EFI yang diterima setakat kita melaksanakan program PIK COVID-19 dan juga perbezaannya status Malaysia dengan kesan sampingan ini berbanding negara-negara lain yang mungkin Dr. Azwana memerhatikan juga dan memberikan sedikit analisa tentang itu? Betul Tuan Haji, sebab kita memang sentiasa waspada atau berjaga-jaga, dalam arti kata lain kita memang membandingkan laporan-laporan yang kita terima dengan laporan-laporan yang diterima daripada agensi regulatory negara lain lah. Walaupun kadang-kadang kalau kita nak buat perbandingan mungkin tak berapa tepat sangat sebab kadang-kadang negara lain dia menggunakan vaksin, jenis-jenis vaksin yang berbeza, tapi secara keseluruhannya kita boleh bandingkan. Kalau kita nak bandingkan contohnya dengan Health Canada, katakanlah Canada, kita daripada statistik tadi tu kita boleh rumuskan yang kadar pelaporan di Malaysia adalah dalam 0.39 atau 0.4 laporan untuk 1,000 dos yang diberi. Kalau di Health Canada, dia punya kadarnya adalah 0.5 untuk 1,000 dos yang diberikan. Jadi kita nampak macam lebih rendah ataupun setara sahaja dengan negara lain. Kalau bandingkan dengan United Kingdom 2 hingga 5 laporan untuk 1,000 dos dan untuk Australia dalam 2.1 untuk 1,000 dos. Jadi memang kita secara statistiknya adalah lebih rendah atau setara dengan negara-negara lain. Jadi tak ada perlu yang dibimbangkan lah. Jadi dalam kalau mesyuarat, kita pun ada mesyuarat pharmacovigilance antara negara-negara, badan-badan regulatory negara-negara di peringkat antarabangsa ni, memang kalau kita berkongsi maklumat tu memang daripada apa yang kami lihat memang setara dan lebih kurang sama sahaja daripada segi kadar pelaporan AEFI dengan negara-negara lain. Timbalan Menteri Kesihatan ada menjelaskan semalam berkaitan dengan pelaporan kesan sampingan akibat vaksin ataupun AEFI di kalangan kanak-kanak yang terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ataupun PIK Kids
yang bermula pada awal bulan ini. Jadi mungkin Dr. Azwana nak jelaskan apakah status di kalangan kanak-kanak kita? Adakah peningkatan ataupun ia lebih ramai yang terlibat ataupun nisbahnya ataupun jumlahnya masih minimal berbanding mereka yang sepatutnya tampil ke hadapan untuk menerima COVID-19 vaksin ini? Untuk peak kids sebenarnya peak kids jumlah dos vaksin kalau sehingga 11 Februari yang telah diberikan dalam 80,000 lah. Saya rasa sehingga hari ini dah hampir 1/2 juta kot diberikan. Tapi kalau kita tengok statistik laporan AEFI sehingga 11 Februari bila sejumlah cuma dalam 80,000 dos vaksin diberikan, setakat itu dalam golongan 5 hingga 12 tahun ni kita hanya menerima 8 laporan saja. Semuanya tidak serius. So kadarnya dalam 0.1 bagi setiap 1,000 dos. Jadi kadar yang rendah di dalam golongan kanak-kanak ini pun dilaporkan perkara yang sama juga di negara lain. Contohnya Australia, mereka pun melihat bahawa laporan untuk golongan laporan AEFI di dalam golongan kanak-kanak 5 hingga 12 tahun ni memang lebih rendah daripada apa yang dialami di dalam golongan dewasa lah. So macam kalau dekat Australia mereka setelah 1.1 juta dos mereka berikan, cuma mereka ada 622 laporan. Jadi kebanyakannya semuanya kesan-kesan yang biasalah macam muntah, sakit dada sikit, pingsan, mual, kena pucat kan dalam kanak-kanak kan. Jadi itulah sedikit tentang situasi pelaporan AFI untuk golongan kids, golongan kanak-kanak ni. Okey, mungkin akhir sekali soalan saya Dr. Azwana kerana kita tidak ada masa yang panjang berkaitan dengan jika berlaku sebarang EFI di kalangan penerima vaksin di negara kita. Kerana maklumlah sekarang kebanyakan program imunisasi ini dibukakan kepada bukan hanya di tempat massa seperti program imunisasi COVID-19 di Lembah Kelang seperti di PWTC ataupun di Ideal Convention Center di Shah Alam dan sebagainya, tetapi sudah pun melata ke seluruh negara. Ada pejabat-pejabat kesihatan, ada klinik-klinik kesihatan kecil, ada klinik-klinik kesihatan swasta dan sebagainya. Jadi kalau individu itu tidak pasti apakah yang akan diterima kerana mereka ada kesan-kesan yang sebelum ini mungkin ada penyakit-penyakit yang kritikal ataupun alahan ubat ataupun vaksin. Jadi apa yang sepatutnya perkara yang perlu diambil kepada mereka ini? Okey, seperti saya maklumkan tadi, laporan AEFI ni amat pentinglah untuk kita, untuk pusat pemonitoran kesan adverse kebangsaan ni untuk memastikan vaksin ini terus selamat. Jadi memang perlu dan kami memang perlulah untuk dilaporkan. Tetapi kalau mereka yang terkesan, perkara yang utama yang perlu mereka buat adalah dapatkan rawatan dahulu. Kalau katakanlah kesan itu serius, pergi rujuk kepada fasiliti kesihatan untuk dapatkan rawatan dahulu. Kalau pergi ke fasiliti kesihatan dan dapat rawatan, perawat atau doktor yang merawat boleh membantu untuk melaporkanlah kepada kami sebab mereka pun ada borang dan mereka pun ada kita panggil akses secara mereka boleh buat laporan secara online melalui laman web MPRA lah. Tapi kalau bagi mereka yang nak melaporkan terus, selain daripada melaporkan melalui MySejahtera untuk kesan-kesan yang telah kita senaraikan dalam aplikasi MySejahtera, penerima vaksin juga boleh melaporkan melalui borang kita panggil conserve. Borang ni boleh diperolehi daripada laman sesawang MPRA lah, npra.gov.my. Dekat situ kita ada borang conserve untuk pengguna yang boleh diisi secara atas talian, ada dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan boleh juga kalau tak selesa nak isi secara online, boleh juga dicetak dan diisi dan dihantar atau di-email
di post ke, di email ke kepada MPRA. Jadi memang mudah untuk melaporkannya dan kami menyerulah untuk semua yang terkesan untuk melaporkan supaya kita dapat maklumat itu untuk dijadikan sebagai maklumat untuk kita di dalam pemantauan kesan dan keselamatan vaksin COVID-19 di negara kita. Ya. Okey, saya rasa itu juga perlu kita kongsikan kepada petugas-petugas kesihatan juga ya, Dr. Azwana, dan juga pengamal perubatan swasta yang menerima pelaporan kesan AFI ini jika mereka dirujuk oleh pesakit-pesakit ataupun mereka yang menerima vaksin dan ada kesan sampingan sebegini, maksudnya mereka juga perlu peka, bukan hanya individu yang menerima itu tetapi petugas kesihatan, pengamal perubatan swasta dan seumpamanya, mereka juga boleh melaporkan terus kepada pihak MPRA. Terima kasih Dr. Azwana Ramli, Ketua Seksyen Pharmacovigilance, Pusat Compliance dan juga Kawalan Kualiti National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun MPRA. Jadi itu saja agenda Awani pada malam ini. Kita bercerita tentang AEFI dan juga bagaimana kita perlu ambil cakna ataupun ambil tahu supaya kita tidak keliru dan kita tidak mengelirukan orang lain. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.